Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan herzlich willkommen. Dan untuk teman-teman yang lama, saya ucapkan terima kasih sudah bersama. Bantu di like videonya dan di subscribe channel ini ya. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Idang ke euch. Dalam pelajaran 34 kita sudah mempelajari modal verben können dan dürfen. Untuk video kali ini kita akan belajar modal verben wollen dan mögen. Nah, los, fangen wir an. Lektion 35, pelajaran 35. Modal verben Teil 3. Sekarang kita mulai dari modal verb wollen yang berarti mau. Kita perhatikan konjugasi dalam bentuk presence-nya. Untuk singular, ich will, du willst, sie wollen, sie es will. Untuk plural, wir wollen, ihr wollt, sie wollen, sie wollen. Jadi verb wollen ini digunakan untuk menyatakan plan atau Absicht, yaitu rencana atau maksud. Kita perhatikan contohnya. Wir wollen uns ein Haus kaufen. Kami mau membeli bagi kami sebuah rumah. Ada maksud atau rencana yang memang sedang diusahakan untuk mewujudkannya. Jadi sama juga seperti Elena will Wirtschaft studieren. Elena mau kuliah di jurusan ekonomi bisnis. Di sini ada juga kemauan yang lebih pasti untuk diwujudkan. Kita perhatikan contoh yang lain. Ich will morgen nicht wieder mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Besok saya tidak mau lagi naik sepeda ke sekolah. Jadi, verb wollen ini lebih tegas atau lebih keras menyatakan kemauan atau ketidakmauan. Nah, kita perhatikan juga untuk regel dan aturan letaknya tetap sama seperti modal verb lain. Modal verb di posisi kedua dan dikonjugasi sesuai dengan subjeknya, dan verb utama berada di posisi paling belakang. Selanjutnya, modal verb mögen atau menyukai. Kita perhatikan konjugasi dalam bentuk presence-nya. Ich mag, du magst, sie mögen, sie es mag. Untuk plural, wir mögen, ihr mögt, sie mögen, sie mögen. Kapan dan bagaimana orang menggunakan modal verb mögen? Pertama, modal verb mögen digunakan als Vollverb atau sebagai verb utama. Artinya, dia dapat berdiri sendiri sebagai verb utama dan tidak membutuhkan verb lain. Yang kedua, untuk menyatakan suka terhadap sesuatu untuk dilakukan atau etwas gern machen. Dan yang ketiga, untuk menyatakan keinginan atau Wunsch. Kita mulai dari verb mögen als Vollverb. Contohnya, Marina mag Käsekuchen. Marina menyukai kue keju. Dalam kalimat ini, modal verb berdiri sendiri, tidak membutuhkan kata kerja lain. Marina suka kue keju, titik. Entah mau dimakan atau cuma dilihatin aja, tidak perlu penjelasan. Tentunya kita bisa juga bilang,
Marina mag Käsekuchen essen. Marina suka makan kue keju. Dalam kalimat ini, modal verb mögen menekankan verb essen, suka makan. Contoh berikutnya, ich mag Martin. Saya menyukai Martin. Di sini juga kita tidak membutuhkan verb lain. Jadi, modal verb mögen berdiri sebagai Vollverb atau kata kerja utamanya. Selanjutnya, modal verb mögen untuk menyatakan sesuatu yang suka dilakukan atau etwas gern machen. Contohnya, ich mag tanzen. Saya suka menari. Atau ich mag gern im Meer schwimmen. Saya suka berenang di laut. Jadi ada sesuatu yang disukai untuk dilakukan. Etwas gern machen. Dari kedua contoh ini kita bisa melihat bahwa modal verb berada di posisi kedua dan verb utama berada di posisi paling belakang. Perlu diingat lagi ya, bahwa kalau ada modal verb di dalam kalimat, maka modal verb lah yang dikonjugasikan sesuai dengan subjeknya dan verb utama tetap dalam bentuk infinitif dan berada di posisi paling belakang. Selanjutnya, kita masuk ke modal verb mögen untuk menyatakan Wunsch atau keinginan. Di dalam bahasa Jerman, kalau orang ingin menyatakan keinginan atau Wunsch, biasa digunakan kata möchten. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pelajaran 33, bahwa möchten itu merupakan bentuk konjungtif zwei dari mögen. Coba kita perhatikan konjugasi verbnya. Untuk subjek singular, ich möchte, du möchtest, sie möchten, sie es möchte. Untuk subjek plural, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten, sie möchten. Jadi kelihatan ya, konjugasinya agak berbeda juga dengan modal verb lain. Seperti dürfen, ich darf. Wollen, ich will. Können, ich kann. Nah, kalau möchten, ich möchte. Oke? Tapi nggak usah bingung. Yang penting, möchte itu artinya ingin atau menginginkan. Sekarang kita perhatikan contohnya. Wir möchten im nächsten Urlaub nach Griechenland fahren. Kami ingin pada liburan berikutnya pergi ke Yunani. Kami ingin, itu keinginan kami. Entah kesampaian atau tidak enggak jadi soal. Beda dengan verb wollen tadi ya. Kalau wollen, mau, saya mau beli rumah. Mau kredit atau mau cash atau mau berhemat, pokoknya saya usahakan untuk membeli rumah. Gitu kira-kira. Contoh berikutnya, ich möchte ihn auf jeden Fall besuchen. Saya benar-benar ingin mengunjunginya. Ingin, keinginan. Tapi sampai saat ini masih belum terwujud. Ich möchte Pizza essen. Saya pengen makan pizza. Pizza belum ada di depan mata, tapi bayangan tentang pizza menggugah selera makan. Lalu dibilanglah, ich möchte Pizza essen. Saya pengen makan pizza. Wunsch, keinginan. Möchten juga dipergunakan saat memesan sesuatu atau etwas bestellen. Biasanya di restoran atau toko-toko, pelayan akan bertanya mau apa. Ich möchte eine Limonade und eine Pizza bitte. Saya ingin satu minuman lemon dan satu pizza. Perhatikan dalam kalimat ini juga,
Verb möchten menjabat sebagai verb utama. Jadi tidak ada kata kerja lain. Tentu saja kita bisa bilang, ich möchte eine Limonade und eine Pizza bestellen. Tapi biasanya orang mempersingkat saja. Ich möchte eine Limonade und eine Pizza bitte. Atau ketika mau beli tomat di pasar, kita bilang, ich möchte ein Kilo Tomaten bitte. Saya ingin 1 kilo tomat. Wollen dan mögen dalam kalimat ja, nein, Frage. Contohnya, möchtest du den Kuchen probieren? Inginkah kamu nyobain kue ini? Willst du mir ein Stück geben? Maukah kamu memberiku sepotong? Jadi dalam kalimat ja, nein, Frage, modal verb berada di posisi pertama dan verb utama berada di posisi paling belakang dalam bentuk infinitif. Wollen dan mögen dalam kalimat W-Frage, contohnya, wo willst du ein Haus kaufen? Di mana kamu mau membeli sebuah rumah? Atau, wann willst du es kaufen? Kapan kamu mau membelinya? Es di sini adalah kata ganti dari rumah ya. Ini sudah kita pelajari dalam personal pronomen pada video pelajaran 13 dan 14. Jadi dalam kalimat W-Frage, modal verb terletak di posisi kedua setelah tanda tanya W, dan verb utama berada di posisi paling belakang dalam bentuk infinitif. Dari apa yang sudah kita pelajari, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, dalam bahasa Jerman ada 6 modal verben, yaitu müssen, sollen, dürfen, können, wollen, dan mögen. Yang kedua, konjugasi modal verben untuk subjek orang pertama tunggal ich sama dengan untuk subjek orang ketiga tunggal er, sie, es, yang saya beri warna krim ini. Selanjutnya, untuk subjek orang kedua bentuk formal, baik tunggal maupun jamak sie, Anda, orang pertama jamak wir, dan orang ketiga jamak sie, mereka, modal verb tetap dalam bentuk infinitif yang saya beri warna hijau ini ya. Nah, tabel ini adalah tabel konjugasi dari modal verb mögen, di mana verb möchten merupakan bentuk konjungtif zwei dari mögen. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.